Wow, itulah tadi persembahan yang cukup bertenaga sebagai pembukaan untuk Selamat Pagi Malaysia. Itu persembahan Colour Guard. Inilah tadi antara wajah-wajah yang menghiasi ataupun yang menjayakan persembahan sempena Hari Kebangsaan baru-baru ini. Kita lihat pakaian yang digunakan juga menggunakan warna-warna dalam jalur gemilang. Ini selari dengan semangat kita. Masih lagi dalam bulan kebangsaan. Beberapa hari saja lagi kita akan menyambut Hari Malaysia 2022. Ya, itu dia. Dan kalau kita tengok pagi-pagi kita dah bagikan aura ceria kepada anda semua. Jadi kita moga terus kekal ceria itu insya-Allah daripada jam 8 pagi sehingga jam 11 pagi untuk Selamat Pagi Malaysia dan teruskan hari-hari anda dengan keceriaan ini insya-Allah. Jadi hari ini, hari Selasa, pasti 13 September 2022 bersamaan dengan 17 Safar 1444 Hijrah, kita akan buka siaran Selamat Pagi Malaysia pada hari ini dengan berkongsi kepada anda berkenaan dengan apa yang menjadi keutamaan di paparan-paparan akhbar semalam, antaranya berkenaan dengan pemerhatian kita iaitu juruterbang daripada Hong Kong yang terhempas helikopternya di Bidor disahkan maut semalam, yang perkara ini disahkan sendiri oleh Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri. Ini merupakan antara visual-visual yang boleh kami kongsikan kepada anda khususnya dalam acara ataupun situasi mengesan dan juga mencari mangsa helikopter di hutan berhampiran Cikus. Ya, susulan hilang daripada radar. Dan antara perkongsian di sini juga boleh saya kongsikan, ini merupakan Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri menunjukkan lokasi helikopter yang terhempas di hutan simpan Cikus ketika sidang media. Dan antara yang lain ini merupakan gambaran iaitu helikopternya terhempas, keadaannya bagaimana. Ini merupakan bangkai pesawat jenis Eurocopter milik sebuah syarikat swasta. Dan antara lain juga yang boleh kami kongsikan di sini iaitu beliau berkata mayat juruterbang itu ditemukan dalam kokpit helikopter berkenaan oleh pasukan pencari dan penyelamat pagi semalam. Dan bagaimanapun kawasan dijumpai tiada kesan letupan ataupun kebakaran. Sama-sama kita sampaikan salam takziah kepada keluarga yang terlibat khususnya dalam kejadian ini. Khususnya selain itu juga penonton, kami pada pagi ini juga ingin berkongsi kepada anda antara pernyataan-pernyataan penting yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, Perdana Menteri, khususnya berkenaan dasar bioteknologi negara 2.0 semalam, khususnya dalam kita meneliti apa antara fokus-fokus utama yang telah digariskan dalam dasar bioteknologi 2.0, iaitu antaranya berkenaan dengan sekuriti makanan dan juga aspek perubahan iklim serta penjagaan kesihatan dan juga kesejahteraan seluruh keluarga Malaysia. Kalau boleh saya kongsikan di sini, itu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata 3 tunjang utama itu ialah bioteknologi, pertanian dan jaminan makanan, penjagaan kesihatan dan kesejahteraan serta bioteknologi perindustrian dan ekonomi kitaran. Dan beliau juga berkata justru DBN 2.0 akan memperkukuhkan lagi ekosistem bioteknologi sedia ada serta menjadi pemangkin dalam menyelesaikan cabaran negara berkaitan sekuriti makanan, pengurusan pandemik dan krisis perubahan iklim menerusi kaedah penyelesaian bioteknologi tempatan. Bercakap berkenaan krisis perubahan iklim, ini merupakan cabaran untuk kita semua, bukan saja di Malaysia, malah juga di peringkat global sudah pastinya. Dalam kita meneliti situasi semasa, khususnya menjelang kepada perubahan monsun timur laut yang dijangka akan melanda negara kita bermula November sehingga Mac tahun hadapan. So pastinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menyatakan jawatan kuasa pengurusan bencana daerah diaktifkan segera bagi menghadapi tengkujuh yang diramalkan akan berlaku sekitar November sehingga Mac pada tahun hadapan. Dan perkara itu diputuskan dalam mesyuarat jawatan kuasa pengurusan bencana pusat semalam, memandangkan JPBD mempunyai fungsi penting untuk melaksanakan kerja-kerja menyelamat serta penyampaian bantuan di lokasi bencana, sementara Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan JPBN menyelaras di peringkat pusat serta negeri. Dan antara yang lain iaitu bagi aspek pengurusan mangsa, beliau berkata Jabatan Kebajikan Masyarakat sudah bersiap sedia untuk mengaktifkan 6,010 pusat pemindahan sementara PPS di seluruh negara yang mempunyai kapasiti menempatkan 1,620,855 mangsa. Dan kita sedia maklum juga semalam Jabatan Meteorologi Malaysia turut mengeluarkan amaran berkenaan fenomena air pasang besar yang berlaku khususnya di sekitar perairan
angkatan laut di Kelang dan juga di sekitar Kuala Selangor. Namun alhamdulillah kita lihat kebelakangan ini cuaca agak baik, tiada kejadian hujan yang lebat berterusan. Betul. Jadi ianya agak membantulah untuk mengelakkan kejadian-kejadian tidak ini, khususnya berkenaan dengan banjir besar ataupun pemindahan penduduk setempat. Jadi seterusnya, ini merupakan juga antara perhatian yang disampaikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri semalam, iaitu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan mempertimbangkan cadangan untuk mengeluarkan moratorium khas khususnya kepada pengusaha mikro, kecil dan juga sederhana. Antara perincian di sini iaitu Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob akan mempertimbangkan cadangan pelaksanaan moratorium khas bagi sektor perusahaan mikro, kecil dan sederhana, dan kata beliau akan mengadakan perbincangan terlebih dahulu dengan beberapa kementerian terlibat sebelum membuat keputusan. Dan antara yang lain iaitu kita akan bincang dengan Kementerian Kewangan, dengan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi. Yang Amat Berhormat berkata kepada pemberita, dan seterusnya iaitu Yang Amat Berhormat juga mengulas cadangan pengerusi Majlis Pemulihan Negara Tan Sri Muhyiddin Yassin memandangkan sektor itu masih belum pulih sepenuhnya. Dan sudah pastinya juga kita ingin berkongsi kepada anda iaitu antara perkara yang dinyatakan dalam mesyuarat ke-16 bagi mesyuarat pasukan jihad tangani inflasi yang dipengerusikan oleh Yang Berhormat Menkom Tan Sri Anwar Musa, iaitu berkenaan dengan jualan murah keluarga Malaysia. Alhamdulillah sudah pun mencapai sasaran yang sangat memberangsangkan, iaitu 70%, dan juga ianya akan diperlipat gandakan dalam usaha kita membantu ataupun menyantuni golongan-golongan B40, M40 yang terjejas akibat daripada situasi semasa, khususnya dalam kita menilai situasi inflasi dan juga kenaikan OPR pada ketika ini. Dan juga antara perkongsian lain di sini, kalau boleh saya kongsikan, program PJMKM sudah meningkat di beberapa negeri dan usaha dan perlu dilipat gandakan lagi ini kerana beberapa negeri agak perlahan pelaksanaannya. Antaranya kalau boleh saya kongsikan seperti di Pulau Pinang, di Negeri Sembilan, di kawasan tertentu di Sarawak, dan ini antara perkara yang perlu kita ambil kira lah, dan moga semuanya berjalan lancar insya-Allah. Dan apa yang paling penting adalah program jualan murah keluarga Malaysia ini dapat membantu khususnya dari segi ekonomi dan juga inflasi, terutamanya keluarga Malaysia semua. Jadi kita mengharapkan ini akan dilakukan secara berterusan bagi membantu keluarga Malaysia. Betul tu. Program jualan murah keluarga Malaysia pastinya dinanti-nantikan oleh kita semua keluarga Malaysia, khususnya untuk kita mendapatkan barangan-barangan keperluan dengan harga yang jauh lebih murah daripada harga pasaran. Baik Sophie, itu antara perkembangan utama di dada-dada akhbar semalam. Khususnya hari ini kita nak kongsikan kepada penonton apa yang menarik sepanjang 3 jam kita bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia pada hari ini, Sophie. Antaranya InsyaAllah antaranya iaitu kita akan ada satu topik yang cukup menarik, iaitu sebentar lagi kita akan bersama dengan iaitu kita ada sambutan Hari Malaysia untuk mengetahui apakah antara intipati dan di manakah lokasinya akan disambutkan sambutan Hari Malaysia pada 16 September ini. Jadi kalau bagi anda yang tak dapat hadirkan diri anda, tak ada masalah, masih lagi ada ruang dan peluang untuk anda menonton insya-Allah. Dan seterusnya juga kita ada topik yang menarik juga. Kita akan berbicara berkenaan dengan topik inflasi, bagaimana ianya akan memberi impak ataupun dampak kepada perniagaan dan juga ekosistem usahawan khususnya PMKS di luar sana. Selain itu juga kita akan berkongsi kepada anda topik berkenaan dengan kamera berteknologi AI ataupun artificial intelligence. Iaitu merupakan satu topik yang sangat menarik dan penuh berinformasi, pastinya akan kami sampaikan kepada anda. Tapi terlebih dahulu kita nak berehat seketika. InsyaAllah kita akan kembali lagi selepas ini di Selamat Pagi Malaysia.